A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atiqullah bin Kasmi, I18102903. Saya merupakan pembentang pertama bagi tajuk negara Islam versus negara sekular. Apakah status Malaysia? Okey, kita lihat pada pengenalan. Umum mengetahui bahawa manusia memerlukan negara untuk hidup. Lumrah manusia diciptakan untuk hidup, bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya negara, undang-undang boleh diciptakan dan diselaraskan dengan budaya. Di Malaysia, rakyat hidup dengan berbilang bangsa, budaya dan agama. Oleh itu, ia memerlukan sebuah negara yang damai supaya orang ramai boleh hidup dengan suasana harmoni dan terhindar daripada peperangan. Seterusnya kita lihat kepada definisi negara. Negara lazimnya didefinisikan sebagai suatu organisasi di dalam suatu wilayah yang dikuasai oleh kerajaan atau pemerintah yang ada di wilayah tersebut. Menurut Roger F. Saltau, negara merupakan sistem pemerintahan yang berusaha memenuhi kehendak dan cita-cita warga negaranya. Ini kerana tujuan setiap negara adalah mengatur dan menjaga kebajikan rakyatnya. Menurut Al-Mawardi, negara bermaksud adalah cara atau jalan untuk mencipta dan memelihara kemaslahatan umat Islam dengan lebih tersusun dan saksama. Seterusnya kita lihat kepada dalil. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini jelas memberi tanda kepada manusia bahawa manusia memerlukan negara untuk hidup. Dengan adanya negara, manusia boleh menyampaikan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan adanya negara juga, manusia boleh menetapkan hukum kepada orang yang salah dan memberikan kebajikan kepada orang yang benar dengan menggunakan hukum-hukum Allah yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Syariha binti Wan Jaafar, nombor metrik I1910349. Saya akan menerangkan jenis sistem pemerintahan. Di sini saya bawakan 5 jenis sistem pemerintahan. Yang pertama ialah sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini ialah sejenis bentuk kerajaan yang rakyatnya memainkan peranan yang besar dalam proses membuat keputusan. Maknanya, rakyat diperlukan untuk membentuk sebuah kerajaan. Antara ciri utama kerajaan demokrasi ini ialah negara yang mengamalkan kebebasan politik, kesesamaan undang-undang dan sistem berperlembagaan. Terdapat 2 jenis demokrasi yang utama, iaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung ni ialah satu bentuk demokrasi yang rakyatnya membuat keputusan bagi dasar inisiatif tertentu secara langsung. Kalau demokrasi perwakilan pula, rakyat menggunakan kuasa pengundian untuk memilih pegawai kerajaan atau wakil, kemudian membentuk pemerintahan apabila terpilih. Contohnya, negara Malaysia, Amerika Syarikat, Sweden dan Kanada. Yang kedua ialah sistem monarki. Sistem monarki ini ialah satu bentuk kerajaan di mana sesebuah keluarga diraja itu mewakili negara atau merupakan wakil tertinggi dalam sistem politik. Maknanya suatu bentuk kerajaan tu diambil daripada keluarga diraja yang mewakili sistem politik. Kuasa tertinggi kerajaan monarki biasanya diwarisi dan ia bertentangan dengan sistem republik. Monarki mutlak di mana raja mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas negara. Satu lagi bentuk sistem ni ialah monarki di mana raja yang umumnya merupakan seorang autokrat mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas negara dan tidak dibatasi oleh badan perundangan atau mana-mana undang yang bertulis. Contoh,
Oman, Brunei, Qatar dan Arab Saudi. Yang ketiga ialah sistem autokrasi. Sistem autokrasi ini ialah satu bentuk kerajaan di mana seseorang individu itu memiliki kuasa mutlak tanpa kekangan perlembagaan atau undang-undang bertulis. Maknanya untuk membentuk satu kerajaan ni memerlukan individu yang mempunyai kuasa mutlak tanpa mempunyai undang-undang. Ia digunakan oleh maharaja terdahulu seperti di Rusia yang menggunakan panggilan autokrat untuk membezakan pemerintahan mereka daripada perlembagaan raja-raja di bahagian lain di Eropah. Contoh Korea Utara dan Turkmenistan. Yang keempat ialah sistem oligarki. Sistem oligarki ini ialah sistem politik dan pemerintahan yang dijalankan oleh sekumpulan kecil orang yang berkuasa sahaja. Mereka biasanya diiktiraf sebagai golongan minoriti yang dominan yang sering dibezakan oleh keturunan, pengaruh, tentera atau politik atau kekayaan dan status. Kumpulan oligarki ini biasanya merupakan pemerintah kubasi dan tidak dibatasi undang-undang. Antara contoh negara teokratik ialah Vatican City dan Iran. Yang kelima ialah sistem pemerintahan republik. Sistem pemerintahan republik ini kedudukan tertinggi ketua negara atau pemerintah dan tidak diwarisi. Terdapat 4 jenis republik yang digunakan iaitu Republik Parlimen, Republik Presiden, Republik Islam dan Republik Rakyat. Hanya 4 buah negara yang mengamalkan Republik Islam iaitu Afghanistan, Iran, Mauritania dan Pakistan. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wajihah binti Khairul Azlam, nombor matrik I19103456. Baiklah, saya masuk kepada definisi negara Islam. Okey, definisi negara Islam menurut pendapat ulama terdahulu yang saya ambil ialah Imam Ibn Hajar. Beliau telah mengkategorikan definisi negara Islam kepada 3, iaitu yang pertama, tanah yang didiami oleh umat Islam pada asalnya dan dipimpin oleh seseorang yang beragama Islam. Contohnya seperti yang berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, tanah tersebut dibuka oleh umat Islam melalui peperangan ataupun persefahaman. Iaitu maksudnya pada asalnya tanah tu milik orang kafir. Selepas menangnya umat Islam dalam peperangan, golongan yang dikira sebagai penduduk asal iaitu orang kafir tu sanggup dan bersetuju untuk bayar jizyah kepada umat Islam bagi membolehkan mereka ni untuk terus tinggal di tanah yang dibuka tadi. Dan yang ketiga adalah negara yang didiami oleh umat Islam, kemudian negara tersebut telah dijajah oleh orang kafir. Bagi Ibnu Hajar, jika ada mana-mana negara di muka bumi ini salah satu daripada 3 tadi, maka ianya boleh dikategorikan sebagai negara Islam. Seterusnya, definisi negara Islam menurut ulama mu'assarah. Saya ambil definisi yang disebut oleh Imam Az-Zuhaili. Beliau menyatakan bahawa negara Islam ialah semua negara yang ada di bawah pimpinan atau sultan yang beragama Islam. Manakala undang-undang dan syariat juga hendaklah dilaksanakan dengan baik dan teratur. Okey, apa yang dapat kita simpulkan adalah ta'rif ataupun definisi negara Islam merupakan perkara yang tidak disepakati oleh para ulama sama ada yang terdahulu maupun yang mu'assarah. Dalil Al-Quran yang berkaitan dengan negara Islam adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Surah An-Nahl ayat 93, yang bermaksud sekiranya Allah menghendaki, tentulah Dia akan menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama Islam. Akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu kerjakan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Awatif binti Muhammad Ruhimi, nombor matrik I19103477. Seterusnya, saya akan terangkan berkenaan ciri-ciri negara Islam. Okey, pertama, menurut mazhab Syafi'i ada 3 ciri. Yang pertama, undang-undang Islam dilaksanakan sepenuhnya dalam negara Islam tersebut. Maksudnya, semua tuntutan dan kewajipan yang dituntut oleh Islam dapat dilaksanakan. Dan yang kedua, umat Islam bebas melaksanakan segala tuntutan syariat tanpa sebarang larangan daripada pihak berkuasa.
Maksudnya pihak pemerintah tidak boleh membantah segala tuntutan seperti hukum hudud, takzir dan sebagainya apabila dilaksanakan dalam sebuah negara Islam. Dan yang ketiga, pemimpin negara itu mestilah terdiri daripada orang yang beragama Islam. Maksudnya pemimpin ataupun ketua negara mesti dilantik daripada umat Islam. Seterusnya, menurut ulama silam dan moden. Okey, menurut ulama silam dan moden ada dua ciri, iaitu ciri maksimum dan ciri-ciri minimum. Okey, bagi ciri-ciri maksimum, pertama, perlu melaksanakan syariat dan syiar Islam dengan aman dan bebas. Dan yang kedua, al-imam tergolong daripada kalangan umat Islam. Al-imam di sini bermaksud ketua negara atau pemimpin. Dan yang ketiga, keselamatan dan keamanan berpihak kepada umat Islam. Dan yang keempat, undang-undang Islam dilaksanakan secara mutlak, maksudnya secara sepenuhnya. Okey, bagi ciri-ciri maksimum ini, ulama silam dan moden ini ada berlaku perselisihan dan ada berlaku persepakatan. Sebab apa? Sebab mereka ada menyebut dan ada tidak menyebutnya. Jadi permasalahan ini menjadi masalah ijtihadiyah. Oleh itu umat Islam diberi ruang untuk memilih pendapat mana yang paling sesuai dan bertepatan dengan keperluan sesebuah negara Islam itu. Dan yang seterusnya, ciri-ciri minimum bagi sesebuah negara Islam. Okey, yang pertama, perlu didiami oleh majoriti umat Islam. Dan yang kedua, ketua negara dan timbalannya adalah beragama Islam. Dan yang ketiga, pentadbiran negara perlu dikuasai oleh umat Islam. Dan yang keempat, syariat Islam bebas dilaksanakan oleh umat Islam dengan penuh keamanan. Dan yang kelima, umat Islam berasa aman dan sejahtera apabila berada di dalam negara tersebut, dalam negara Islam itu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syaratul Akmal binti Syamsuddin, nombor metri I191030507. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan mengenai kaedah pemilihan pemimpin Islam. Pemimpin secara umumnya adalah seseorang yang telah diberikan tanggungjawab bagi memimpin sekumpulan manusia ataupun sesebuah organisasi. Syarat untuk menjadi seorang pemimpin Islam antaranya adalah beragama Islam, lelaki yang mukallaf dan juga merdeka, memiliki sifat bertanggungjawab, berlaku adil dan sebagainya, yang menepati dengan ajaran Islam demi menjaga keamanan rakyat dan juga mampu untuk mentadbir negara dengan sempurna. Seterusnya adalah kaedah pemilihan pemimpin di dalam Islam, iaitu terdapat 4 kaedah, tetapi yang utamanya adalah melalui sistem syura dan juga musyawarah. Sistem syura ni adalah satu pemerintahan ataupun satu sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada syariat Islam yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, iaitu di mana Allah telah menyarankan bahawa seseorang khalifah ataupun pemimpin itu haruslah di kalangan orang yang mempunyai iman yang tinggi, mempunyai ketakwaan yang tinggi terhadap Allah, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, terutamanya di dalam konteks politik, ekonomi dan juga sosial. Bukan hanya itu sahaja, seseorang khalifah ataupun pemimpin itu juga haruslah mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik dan juga mempunyai sahsiah yang baik. Yang keduanya adalah melalui pemilihan daripada beberapa orang calon. Sebagai contoh, semasa pelantikan Saidina Uthman bin Affan, di mana sejumlah 6 nama telah diusulkan dan Saidina Uthman bin Affan pun akhirnya telah menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga adalah pencalonan dari sekelompok masyarakat, dan yang terakhir adalah melalui cadangan hanya satu nama sahaja, iaitu seperti pelantikan Saidina Umar, di mana nama beliau telah diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum kewafatannya. Walau bagaimanapun, kesemua kaedah ini perlulah melalui proses syura ataupun musyawarah di kalangan umat Islam, dan perlulah diperkukuhkan lagi dengan upacara angkat sumpah ataupun dikenali sebagai lafaz taat setialah semasa calon itu dilantik sebagai khalifah. Jadi secara kesimpulannya, kini pemilihan pemimpin Islam dipilih melalui sistem syura, iaitu berlandaskan kepada berdasarkan kepada kepribadian dan juga kebijaksanaan yang tinggi,
demi menjalankan urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Adila binti Ishak, nombor matrik I19103520. Hari ini saya akan membentangkan definisi sekularisme. Seperti mana yang kita tahu, adalah satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan dunia. Seperti contoh kebebasan bersosial ataupun kalau orang tu nak bebas berpakaian seksi ke apa ke, ketat ke apa ke, agama tak boleh nak masuk campur. Ianya adalah kebebasan hak orang itulah. Okey, next, definisi negara sekular. Okey, jadi disebabkan pergolakan dan perubahan sikap golongan gereja yang ingin berkuasa penuh terhadap masyarakat. Okey, menurut undang-undang negara sekular ni, diorang tak guna Al-Quran, Bible ni sebagai rujukan, tak. Diorang hapuskan, jadi diorang digantikan dengan undang-undang sivil. Okey, negara sekular dan kebebasan beragama antaranya Turki. Turki ni diorang secara agresif menggalakkan sekular. Diorang mendengar pandangan sekular terhadap agama dan tak ada aspek nak menghalang amalan agama tu. Okey, antara yang mengamalkan sekularisme negara Kanada, Mexico, Turki dan sebagainya. Selebihnya korang boleh baca ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Intan Hafizah binti Rusdi, nombor matrik I19103451. Saya akan meneruskan kepada ciri-ciri negara sekular. Seperti mana yang kita tahu, definisi sekular atau fahaman sekularisme ialah satu fahaman atau pemikiran yang menolak atau memisahkan nilai-nilai keagamaan daripada kehidupan seharian manusia. Oleh itu, sudah semestinya ciri-ciri negara sekular adalah jauh dan bertentangan daripada agama. Saya ingin menerangkan ciri-ciri negara sekular dalam 4 aspek kehidupan seharian manusia. Yang pertama adalah aspek sosial, yang mana mereka meletakkan persamaan hak antara manusia dan tidak mengutamakan hak Allah, iaitu mereka memberikan hak kebebasan yang sepenuhnya kepada manusia untuk bebas bergerak tanpa ada sekatan. Contohnya mengenai pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang sangat bebas di negara sekular. Dalam aspek ekonomi, negara sekular mengamalkan ekonomi yang dipengaruhi dengan sistem kapitalis, iaitu memberi kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk memiliki hartanya dengan cara perniagaan secara bebas tanpa sebarang sekatan dan batasan. Contohnya, melakukan perniagaan yang berunsurkan riba dibolehkan. Berbanding dengan negara Islam, riba adalah hukumnya haram. Dalam aspek pendidikan, mereka menyekat sistem persekolahan dalam semua aspek seperti bantuan kewangan dan sebagainya kepada institusi pengajian yang jauh daripada roh agama. Peluang ini banyak diberikan kepada institusi pengajian dan persekolahan yang jauh daripada roh agama Islam. Dalam jawatan pekerjaan dalam kerajaan pula, banyak membuka peluang kepada bidang yang bukan agama seperti jurusan sains, kedoktoran dan sebagainya. Lepasan bidang agama ini tidak mendapat peluang yang selari dengan bidang mereka berbanding lepasan bidang lain yang agak mudah dalam mendapat peluang pekerjaan dengan gaji dan status yang lumayan. Yang terakhir, dalam aspek undang-undang negara, negara sekular menghapuskan undang-undang syariah kepada undang-undang sivil. Sumber undang-undang yang digunakan adalah berasaskan akal manusia yang terbatas. Maknanya mereka tidak menggunakan undang-undang syariah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Negara sekular
menggunakan undang-undang barat yang menolak peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Ismail. Nombor matrik I173023118. Okey, saya akan menerangkan tentang negara demokrasi. Okey, istilah demokrasi berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu demos dan kratos. Demos ialah bermaksud rakyat, manakala kratos bermaksud kuasa. Okey, demokrasi ialah satu bentuk kerajaan dengan kuasa mengubah undang-undang dan serta kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Sistem demokrasi ini, undang-undang akan digubal sama ada oleh rakyat ataupun wakil pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Okey, secara keseluruhannya kita dapat fahami maksud demokrasi ini ialah sebuah kekuasaan daripada rakyat. Negara yang melakukan sistem demokrasi ini ialah sebagaimana yang saya tahu, Amerika Syarikat, Indonesia, India, dan juga Malaysia. Menurut saintis politik dari Amerika iaitu Larry Diamond, demokrasi mempunyai 4 elemen, iaitu satu, sistem politik untuk memilih dan menggantikan kerajaan melalui pilihan raya bebas dan adil. Satunya, penyertaan aktif orang ramai sebagai warga negara di politik dan kehidupan sivik. Seterusnya, perlindungan hak asasi manusia semua rakyat. Seterusnya, satu kaedah undang-undang yang mana undang-undang dan prosedur digunakan semerata terhadap rakyat. Okey, ini adalah elemen yang penting yang dikatakan oleh Larry Diamond dalam sistem demokrasi yang digunakan oleh sebuah negara. Okey, seterusnya ciri-ciri negara demokrasi. Okey, ciri-ciri negara demokrasi yang pertama adalah perlembagaan. Raja berperlembagaan bermaksud bidang kuasa yang di-Pertuan Agong ditetapkan oleh perlembagaan dan undang-undang. Yang kedua, perlembagaan bermaksud menjadi garis panduan cara pemerintahan, sistem politik dan proses pentadbiran. Manakala pilihan raya pula bermaksud rakyat diberi peluang untuk melibatkan diri dalam proses pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih. Seterusnya, badan perundangan. Badan perundangan pula bermaksud Dewan Rakyat dan Dewan Negara berfungsi untuk menggubal undang-undang di peringkat persekutuan. Manakala badan pelaksana pula bermaksud Kabinet berfungsi sebagai badan penggubal dasar negara yang tertinggi dan melaksanakan kuasa eksekutif. Manakala badan kehakiman pula bermaksud mentafsirkan undang-undang dan menjatuhkan hukuman. Yang terakhir adalah parti-parti politik. Parti-parti politik ini bermaksud rakyat diberi peluang untuk bersuara dan memperjuangkan hak ke arah pemerintahan yang demokrasi, iaitu makmur dan stabil. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nurfatin Iwanis binti Zuki, nombor matrik I191034882. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada tajuk pembentangan saya, iaitu perbezaan antara negara Islam dengan negara sekular. Okey, dalam slide saya ada sertakan 4 perbezaan di antara kedua-duanya. Baiklah, yang pertama, perbezaan pertama, negara Islam dia berpegang dan bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Manakala negara sekular pula, dia berpegang dan bersumberkan kepada fikiran manusia yang mengikut ilmu logik akal semata-mata. Okey, perbezaan yang kedua, negara Islam dia menjamin keadilan kepada semua makhluk, sedangkan negara sekular pula dia menindas sebahagian makhluk. Okey, maksud keadilan dekat sini ialah ianya tidak menyeleweng daripada dasar-dasar yang telah ditetapkan, iaitu menunaikan hak dan tanggungjawab kepada orang yang berhak menerima dia, dan dia juga tidak merampas hak orang lain. Okey, kalau nak lebih jelas lagi lah, saya bagi contoh perbezaan di zaman Khalifah Turki Osmaniyah dan juga zaman pemerintahan diktator Mustafa Kemal di Turki. Okey, pada zaman Khalifah Turki Osmaniyah ni, kebebasan beragama itu telah diberikan kepada semua orang, semua rakyat. Sedangkan di zaman Mustafa Kemal pula,
Islam itu disekat dengan cara yang sangat-sangat zalim lah. Kerana apa? Kerana hasil didikan sekular yang mana diorang ingin memadamkan peranan Islam dalam kehidupan seharian. Okey, perbezaan yang ketiga, matlamat negara Islam, matlamat atau tujuannya untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan negara sekular pula, matlamat ataupun tujuannya hanya untuk mencapai kejayaan dari segi materialisme semata-mata. Dan perbezaan yang keempat, iaitu yang terakhir, negara Islam dia diperintah dengan berasaskan undang-undang syariah yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan. Manakala negara sekular pula dia diperintah dengan berasaskan undang-undang yang dihasilkan oleh akal fikiran manusia yang sangat cetek serta dipengaruhi oleh hawa nafsu. Okey, jadi itu sahaja perbezaan di antara negara Islam dengan negara sekular. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Syafiqah binti Ayub, nama metrik I19103517. Saya akan berkongsi tentang apakah status negara Malaysia. Okey, seperti yang kita maklum, Malaysia adalah salah sebuah negara yang boleh diiktiraf sebagai negara Islam, yang mana Malaysia ini dipimpin oleh orang-orang yang beragama Islam dan dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahawa tidak pernah negara Malaysia ini dipimpin oleh orang yang bukan Islam selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Sebagai bukti, sejarah juga terdapatnya pelaksanaan undang-undang Islam yang telah pun terselah sejak Kesultanan Melayu Melaka. Walaupun Malaysia tidak melaksanakan undang-undang Islam seperti hukum hudud secara keseluruhannya yang mana disebabkan oleh kesan pemikiran penjajahan rakyatnya yang berbilang kaum. Tapi Malaysia tak pernah meninggalkan hukum Islam secara keseluruhan. Kini ada beberapa faktor yang menjadikan Malaysia negara Islam. Yang pertama ialah faktor sejarah. Daripada sudut sejarah yang mana tanah ini pernah menjadi negara Islam dan telah berjalannya hukum hakam Islam untuk beberapa generasi. Yang kedua ialah perlembagaan. Selepas merdeka 1957, apa yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia ialah Islam sebagai negara rasmi persekutuan. Maksudnya persekutuan ini adalah persekutuan Islam. Kemudian, Sumpah Agung wajib untuk mempertahankan Islam, hak-hak orang Islam, enakmen jenayah syariah dan seumpamanya. Yang ketiga ialah syiar. Di Malaysia, syiar Islam berjalan dengan baik. Agama Islam dibela walaupun di sana hukum hakam Islam tidak dijalankan sepenuhnya dan ada kelumpuhan di sana sini. Contohnya seperti banyaknya masjid, sambutan Hari Kebesaran Islam dan sebagainya. Seterusnya, faktor institusi. Institusi yang menjaga kepentingan Islam ini teramat banyak di Malaysia seperti kita adanya Pusat Zakat, JAKIM, Baitul Mal, Majlis Fatwa Kebangsaan dan sebagainya. Kesimpulannya, wajar negara Malaysia ini diiktiraf sebagai negara Islam kerana secara dasarnya Malaysia bukanlah negara sekular. Ia bertepatan dengan pelaksanaan kerajaan di Malaysia yang menepati kriteria syariah Islam. Oleh itu, Islam dalam negara Malaysia berada pada landasan yang betul. Justru itu, bagi mengukuhkan lagi keislaman dalam negara Malaysia melalui peranan individu, masyarakat dan juga negara dalam pembaikan negara Malaysia amatlah penting bagi menjaga kesejahteraan agama dan negara Islam dalam Malaysia sebaiknya.